Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak belajar tentang Al-Malik. Okey. Al-Malik. Al-Malik merupakan sifat Allah, sifat Allah yang wajib kita percayai. Okey. Jadi bila kita tengok kepada gambar yang ada sekarang, cuba kita perhatikan apa yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okey, tentang apa? Okey, tentang sains, tentang cakrawala, alam cakrawala. Jadi kalau kamu perhatikan kepada dialog, okey, dialog. Okey. Cakrawala meliputi seluruh bintang dan planet-planet di langit termasuk bulan dan matahari. Planet bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari, manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Okey, ini adalah penjelasan tentang cakrawala. Okey, kalau kita tengok waktu malam pun kita nampak, dengan mata kasar pun kita nampak sedikit bintang, tapi kalau kita nak bintang, bulan, kalau kita nak tengok dengan lebih jelas, kita gunakan peralatan dia lah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada pengertian Al-Malik. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Apa pengertian dia? Okey, pengertian Al-Malik bererti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Itu adalah pengertian. Okey, lihat kepada dalil. Dalil telah tertulis di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Okey. Jadi kalau kita fikirkan kat situ, siapakah pemerintah atau pentadbir alam ini yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi? Okey, sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kekayaan di langit dan di bumi, dan juga pemerintah dan pentadbir alam ini. Okey, tidak ada sangkal daripadanya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat kepada dialog antara guru dan anak murid, Okey. Nama Allah Al-Malik. Okey, dialog murid. Ustazah, apakah erti nama Allah Al-Malik? Apakah erti nama Allah Al-Malik? Okey. Jadi ustazah ini menjawab, Al-Malik bererti yang menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik bererti Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Okey, kat sini maksud Al-Malik ialah Allah yang menguasai segala-galanya. Allah lah yang menguasai pemerintahan, pentadbiran dan pemilikan mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Contoh, macam mana berlakunya siang, macam mana berlakunya malam, macam mana bumi berputar, macam mana cakrawala bergerak, mengelilingi alam. Bagaimana semua reaksi apa yang ada di atas sana yang kita tak nampak. Semuanya adalah dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Ustazah. Okey, lihat lagi dialog. Murid bertanya pada ustazah dia, Ustazah, Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana. Okey. Kemudian nombor 5, nombor 4. Okey, nombor 4.
Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Okey, seterusnya yang kelima, seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Dan yang keenam, apa dialog ustazah tu? Okey, bijak anak-anak didik ustazah, itulah bukti nama Allah Al-Malik. Okey, itu adalah bukti antara bukti Allah adalah bersifat Al-Malik. Okey, nama Allah itu Al-Malik, iaitu pemerintah segala apa yang ada di bumi dan seisi alam. Okey, seterusnya kita melihat kepada hukum. Apakah hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik? Okey, hukumnya kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Apa dalilnya? Okey, dalil naklinya adalah melalui surah Al-Mu'minun. Okey, surah Al-Mu'minun ayat 116, ya. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-116 ayat 23. Okey, dalil nakli Allah bersifat Al-Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha huwa rabbul arshil karim. Maksudnya, maka dengan yang demikian, maka tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam lagi yang maha benar. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Okey, itu dia. Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya, apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Okey, yang pertama, setelah kita mempelajari nama Allah bersifat Al-Malik, ustazah hendak bertanya kepada kamu semua, apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Okey, itu adalah dialog ustazah. Ini adalah sekumpulan murid yang sedang bercerita, sedang belajar tentang nama Allah Al-Malik. Okey, jadi murid ini menjawab, saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Saya sedar walaupun mempunyai kekayaan dan kecerdikan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang maha kaya dan maha bijaksana. Okey, itu yang pertama adalah kepentingan beriman dengan nama Allah. Yang pertama adalah berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Yang pertama, jadi manusia bersyukur. Dan yang kedua, jadi meninggalkan sifat sombong. Okey, seterusnya, yang ketiga, menyadarkan kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah yang lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saya akan tekun beribadah dan berdoa supaya tanda beriman dengan nama Allah Al-Malik sebagai tanda beriman dengan nama Allah Al-Malik. So, kepentingan yang ketiga adalah menyadarkan kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah yang lemah dan sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Jadi apa kita perlu buat? Kita mestilah tekun beribadah dan berdoa. Okey, seterusnya yang keempat, menjadikan kita sentiasa menghargai alam yang dikurniakan Allah SWT kepada kita. Mulai sekarang saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Jadi kat sini menjadikan kita sentiasa menghargai alam. Kita tahu alam ini adalah milik Allah. Jadi kita mestilah hargainya supaya alam ini tidak rosak, tidak musnah, ya. Okey, mulai sekarang saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Memang itulah yang perlu dilakukan. Okey. Okey, jadi saya rasa cukuplah setakat hari ini. Tajuk kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, ya, bab akidah. Okey, kita akan berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.